hitungan melibatkan penetralan. Jadi sebelum mula apa-apa, get ready calculator ya. Okay, so kamu tonton video ni dulu ya sebelum mulakan kelas. Neutralization reaction. How to treat it easily. Hey, hold on. Don't go near that honeycomb. Please listen to me. It is quite dangerous. Fine, go ahead. See, I told you. Okay, now don't worry. Put this baking soda solution on the bee stung area. You got some relief, right? Do you know why you got relief? This happened because a neutralization reaction took place when we applied baking soda on the stung area. The venom of a honeybee contains formic acid. When it stings us, it injects that acid into our skin. Formic acid causes immense pain and irritation. However, when we apply baking soda solution, which is a mild base, on the stung area, it neutralizes the formic acid and cancels its effect. As a result, the sensation of pain and irritation decreases and we get some relief. Such a reaction between an acid and a base is called neutralization. In neutralization, both acidic and basic solutions neutralize the effect of each other, and the nature of both acids and bases gets destroyed. Hey, wait, what are you doing? Don't tease that insect. It is not a honeybee. It looks similar to a honeybee, but it is a bit longer. It is called a wasp. At least this time, listen to me. Okay, don't listen and bear the consequences. Applying the baking soda is not going to help. See, nothing is happening. I will tell you what to do. Pour this vinegar on the stung area. You will get some relief. Why do you think the baking soda solution did not help in this case? Earlier, in case of the honeybee, we learned that its venom is acidic. Hence, baking soda, being a basic solution, helps to neutralize the effect. Now, in case of a wasp, the nature of its venom is basic. When it stings us, it injects the venom into our skin. Pain and itching. Now, baking soda is also a basic solution, hence it will not provide any sort of relief. However, when we pour vinegar, which is a mild acid, on the stung area, the acid, that is, vinegar, and the base, that is, the wasp's venom, get neutralized. As a result, the sensation of pain and itching decreases and we feel better. Okey, apa kesimpulan video yang kamu tengok tadi? Faham tak? Ada siapa boleh jelaskan secara ringkas? Video tu tentang apa? Kelas? Zarif, video ni tentang apa tadi? Ada orang tak kelas cikgu ni? Dia kena sengat kan. Kena sengat. Okey. Kita belajar apa sekarang? Peneutralan kan? So, itu adalah aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian kita. Okay, ada dua jenis serangga di situ. Okey, iaitu apa dia tu? Yang mula-mula tu apa? Lebah. Yang kedua tu? Tebuan. Okey, so lebah bersifat? Asyik. Lebah bersifat, mana satu lebah ni? Kanan ke kiri ni?
Kanan. Kiri. Kiri, okey. Lebah bersifat asid. Okey, jadi kalau kena sengat lebah, kamu sapulah baking soda ataupun apa-apa yang bersifat alkali, okey? Okey, kalau tumbuhan dia bersifat base tadi, base alkali. Jadi kita kena sapukan cuka bersifat asid untuk menetralkan sengatan dia. Okey, jadi nanti tengok. Jangan pula tertukar. Kalau kena sengat lebah, jangan sapu asid juga. So, dia tidak akan berkesan. Itu adalah salah satu aplikasi penetralan dalam kehidupan kita. Jadi, cikgu rasa kamu pun dah tahu apakah aplikasi-aplikasi lain kita pernah sentuh sebelum ni. Kejap lagi pun kita akan tengok. Jadi, apakah penetralan? Penetralan merupakan tindak balas antara asid dan alkali. Okey, menghasilkan garam dan air sahaja. So secara umum persamaan kimianya adalah asid bertindak balas dengan alkali, di mana yang depan ini kita panggil sebagai bahan tindak balas. Okey, menghasilkan garam dan air sahaja. Okey, bahagian belakang ni adalah hasil tindak balas. Okey, kita buat satu contoh persamaan kimia untuk penetralan. Okey, cuba beri cikgu contoh asid kuat yang kamu telah belajar. Apa contoh asid kuat yang kamu telah pelajari? Cuba namakan satu. Bagi cikgu satu asid. Kelas? Cuba bagi satu asid kuat. HCl. Okey, Hafiz Imran kata HCl. Betul, bagus. Okey, HCl merupakan asid hidroklorik. Okey, bertindak balas dengan alkali. Okey, bagi satu alkali kuat yang kita telah belajar. Cik malu nak cakap, boleh type dekat chatting. Okay, apa dia alkali kuat yang kamu telah belajar? Alkali kuat biasanya, ingat dua, dia anak. Anak tu maksudnya, A tu abaikan dulu, nak tu Na dengan K. So, ada dua alkali kuat yang kamu belajar. Apa dia contoh? Kelas? Dah bangun belum ni? Kelas. Okay, kita ambillah NaOH, natrium hidroksida. Okay, Yamin. Okay, ingat nak nak. Nanti bila masuk garam ada anak ni. Anak ni belum belajar di sini. Okay, nak ni natrium dengan kalium. Okay, so tu adalah alkali kuat. So bila alkali mesti ada ion hidroksida. Jadi asid bertindak balas dengan alkali mesti dapat garam dan air sahaja. Okay, macam mana dapatkan formula garam? Sebenarnya kamu lihat ini ion positif, ini ion negatif, ini ion positif, ini ion negatif. So senangnya dapatkan hasil dia, kita tukar pasangan ion. Okay, positif ni kawankan dengan negatif sebelah sini. Yang positif ini pergi sini. Okay, apa dapat? So NaCl itu adalah garam kita. Garam adalah di mana ion hidrogen dalam asid ini diganti dengan ion logam. Itu adalah garam. Okay, H dengan OH ni bergabung membentuk air. Okay. Okay, ada soalan tak untuk tulis persamaan kimia bagi penetralan? Atau kita lihat contoh lain? Okay, asid contohnya asid sulfurik. Okay, ini juga ada asid kuat. Okay, yang ini adalah asid monoprotik hidroklorik. Asid sulfurik adalah asid diprotik. Okay, bertindak balas dengan kalium hidroksida contohnya. So ingat, bila jumpa asid dengan alkali mesti dapat garam dan air. Okay, kamu sebagai pelajar yang belajar kimia mesti tahu apakah hasil bagi sesuatu tindak balas. Jadi kamu kena ingat tindak balas yang umum ini. Okay, so sekarang lagi sekali nak dapatkan formula asid adalah ion hidrogen dalam asid ni keluar. Okay, tempatnya diganti oleh siapa? Oleh ion logam ataupun ion positif sebelah sini masuk, ganti tempat dia. Okay, so sekarang bila nak dapatkan formula garam tu, hati-hati, silangkan semula cas dengan betul. Okay, sekarang K adalah K plus, dia kawankan dengan SO4 2 minus. Okay, so 1 pergi sini, 2 pergi sini. So garam kita dapat formulanya adalah K2SO4. Macam ni senang sebab Na plus Cl minus. Okay, 1 1. So dapat NaCl. Okay, so bila nak dapatkan formula kimia suatu bahan, kalau masih belum mahir, silam cas tu di tempat lain. Okay, dan satu lagi mestilah air.
Then semak, pastikan persamaan kimia kita seimbang. Semua persamaan mesti seimbang, bilangan atom. Setiap unsur sebelah kiri dan kanan mesti sama. So sekarang nampak K ni ada 2. So K di depan ada 1. So letakkan pemalar 2. 1 darab 2. Okay. So tengok pula. Automatically O dah jadi 2. H jadi 2 tambah 2, 4. Jadi samakan di belakang ni. 2 darab 2, 4H. O pun dah jadi 2. Okay. Ada soalan nak tanya setakat ni kelas? Kalau tak ada, cikgu teruskan ya. Tak ada kot. Okey, ni kita nak belajar tulis persamaan ion. Tadi adalah persamaan kimia. So, cikgu tulis balik persamaan yang pertama tadi. Contoh 1, HCl bertindak balas dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida dan air. Okay, untuk pengetahuan kamu, tindak balas antara asid dengan alkali semuanya menghasilkan garam yang larut. Maksud garam larut tu, garam ni boleh larut dalam air. So dia dalam bentuk larutan aqueous. So ni adalah aqueous, asid adalah larutan aqueous, alkali pun larutan aqueous. Garam yang terhasil pun adalah larutan aqueous, air adalah cecair. Okay, kita mesti tahu dia punya keadaan fizik untuk menulis persamaan ion. Okay, bagaimana nak tulis persamaan ion? Ini dia punya cara. Kamu batalkan ion yang sama di sebelah kiri dan kanan. Tetapi syaratnya hanya untuk larutan aqueous. Sebab tu kena kenal pasti mana satu larutan aqueous. Kenapa hanya untuk larutan aqueous? Kerana zarah-zarah dalam larutan aqueous adalah ion-ion. So dalam larutan aqueous, ion-ion bebas bergerak. Kalau pepejal pun ion, tetapi kalau pepejal yang sebati ion pun ion, tapi ion dalam pepejal tidak bebas bergerak. Jadi kita tak boleh batalkan ion walaupun dia punya zarah tu adalah tak boleh batalkan ion untuk pepejal. Untuk sebatian ion kalau dia dalam keadaan berpecah. Okey, nanti kita ada contoh lain. Okay, untuk yang ini bagi macam mana nak buat. Okay, sekarang kita bila dapat persamaan kimia, ini adalah persamaan kimia. Jadi hari ini kita nak belajar persamaan ion. Okay, kamu kenal pasti dulu larutan aqueous. So ni ada 3. Okay, dan kamu lihat ion apa yang sama di sebelah kanan dan kiri. Antara 3 ni sahaja. Okay, kanan yang belakang, kiri ni yang depan lah. Okay, so ion apa yang sama? Cuba lihat. Ion apa yang sama tu? Ion apa yang sama kanan dan kiri ni? Nampak tak ion apa sama? Okay, dalam HCl ada ion apa? Kita pecahkanlah ion. Kamu tak nampak kot. Dalam ni ada ion H plus dengan Cl minus. Okay, dalam ni ada ion Na plus dengan OH minus. Dan dalam garam ni ada Na plus dan Cl minus. Okay, air jangan sentuh kerana ini bila cecair zarahnya adalah molekul. So kita tak boleh ceraikan dia. Okay, sekarang kamu dah nampak ion apa yang ada dalam setiap larutan. Ion apa yang sama? Kiri dan kanan. Florida. Ion klorida. Okay, jadi kita potong ion klorida. Okay, kalau tak pecahkan tadi, kita potong je dekat sini. Okey, lagi ion apa yang sama? Nampak tak? Ion apa lagi yang sama? Natrium. Okey, ion natrium sama. So, kita cancel kat sini. Okey, jadi apa yang tinggal tu adalah persamaan ion. So, kita tulis sebagai, okay, ini persamaan ion dia. Dan kita dapat persamaan ion yang tinggal di sini sekarang. H plus tinggal sorang-sorang kan? So, tinggallah H plus. Okey, tindak balas dengan, kat sini tinggal siapa? OH minus tinggal sorang. Okey, anak panah yang ini dua-dua dah tak ada, so dah tak ada dah. NaCl dah tak wujud. Yang tinggal hanya H2O. So ini adalah persamaan ion bagi tindak balas pertama. Di mana persamaan ion ini bermaksud hanya ion-ion ini sahaja yang mengambil bahagian dalam tindak balas kimia. Faham tak nak tulis persamaan ion? Nampak tak? Okey. Caranya adalah dapat persamaan kimia, tulis persamaan kimia. Dan kamu kena pasti mana satu larutan. Okey, cari yang mana larutan.
dah kenal larutan, kamu bantalkan ion yang sama dalam larutan itu sahaja. Ion yang sama di sebelah kiri dan sebelah kanan. Caranya untuk dapatkan persamaan ion. Okey, kita buat latihan. Cuba buka modul. Ada modul tak sekarang? Ada modul tak? Ada. Ada. Okey, cuba buka muka surat 108. Kita nak clear persamaan kimia dan persamaan ion dalam jadual tu. Jumpa tak? Okey, persamaan yang pertama asid hidroklorik dan magnesium oksida. Okey, soalan nak persamaan kimia dulu kan? So kita tuliskan persamaan kimia dia. Itu contoh soalan pertama ya. Semua orang ada buku ya. Sambil tu boleh buat. Okey. Asid hidroklorik. Apa formula asid hidroklorik? Tulis kat sini. Sekarang bila dapat nama asid je mesti tahu dah mahir. Asid hidroklorik. Apa formula kimia dia? HCl. HCl. Okey. Bertindak balas dengan magnesium oksida. Apa formula kimia magnesium oksida? Kalau kamu lemah, buatkan silang cas tu di tempat lain. Contohlah dekat buku kamu tu kat tepi. Mg2 plus, Mg2 plus dengan oksida O2 minus. Dapat apa? Magnesium oksida. MgO. MgO. Okey, ni asid dengan base. Sama je. Bila asid dengan base mesti dapat apa? Asid dengan base, asid dengan alkali mesti dapat garam dan air. So apa garam kita? Macam mana apa formula garam tadi cik kata? H keluar. Siapa masuk tempat H? G. Mg. So apa formula garam kita dapat? H MgCl. keluar, Mg masuk. Okay, silangkan semula cas ya bila nak gabung. So sekarang Mg2 plus dia bergabung dengan Cl minus. Okay, apa dah formula garam kita dapat ni? MgCl2. Boleh tak? Okay. Boleh. Dan H keluar kan? Dia kawan dengan O, dapat air. Okay, ingat ya, asid dengan base, asid dengan alkali mesti dapat garam dan air. Oksida logam semua adalah base. Okay, dan tengok persamaan kita belum seimbang di mana Cl ada 2 kat depan, so letak 2 di depan ni. Okay, so H2, O1, 1 dah sama. Okay, itu adalah persamaan kimia. Ada soalan untuk persamaan kimia? Okay, sekarang kita nak buat persamaan ion. Kalau kamu ada pensel, untuk cancel ion tu guna pensel ya. Dalam exam kamu jangan cancelkan ion tu dekat jawapan persamaan kimia. Tak boleh. Kita buat tempat lain sebenarnya. Okay, ini untuk latihan tak apa. Tapi cancel guna pensel dalam buku modul. Okay, persamaan ion sekarang. Okay, kita lihat yang mana larutan aqueous. Cuba kamu kena pasti. Asid, oksida logam, magnesium klorida, garam dan air. Mana satu larutan? Asid of course lah larutan. Okay, oksida logam. Semua oksida logam dia merupakan pepejal. Okay, magnesium oksida, semua oksida logam dalam bentuk pepejal. Boleh catat dalam buku tu ya. Okay, garam ini adalah larutan Ini garam larut. Dan ini adalah cecair. Nanti next class kita akan belajar garam larut tak larut ya. Okay, sekarang kamu dah nampak yang mana larutan aqueous hanya HCl dengan magnesium klorida. Jadi ion apa yang sama sebelah kanan dan kiri tu? Ion apa yang sama? Kena pasti ni. Ion apa yang sama? Klorida. Jadi cikgu cancelkan klorida. Nampak tak? Pakai warna tu. Okay, kita cancel ion klorida. Jadi klorida dah tak ada ya. Jadi kita dapat persamaan ion kita adalah okay, kat sini yang tinggal ion hidrogen tinggal sorak-sorak. Tetapi ada 2 kat depan ni ikut dia. Nombor depan ikut ya. Jangan tinggalkan. Okay, kat sini masih lagi MgO. Dia tak diusik. Okey, kat sini tinggal siapa? Mg2 plus tinggal sorang-sorang. Ingat, bila ion kita dah cancel, ion negatif dah tak ada, so yang tinggal ion positif sahaja sorang-sorang. Okey, dan air.
Okey, persamaan ion masih seimbang kerana H ada 2, belakang pun ada 2H, Mg1 kat depan pun belakang pun Mg1, O1, O1. Okey, persamaan ion pun mesti seimbang. Okey, ada soalan untuk contoh yang pertama tu, asid hidroklorik dan magnesium oksida. Saya tulis nombor kat sini. Ada soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Tak ada? Okey, kita buat yang kedua tu tadi cikgu dah tunjukkan, jadi cikgu tak tunjuk lah ya. Okey, nanti kamu buat sendiri yang nombor 2. Okey, kita buat nombor 3. Asid hidroklorik dan magnesium. Okey, kita tulis persamaan kimia dulu. Okey, lagi satu kamu kena ingat sifat kimia bagi asid. Itu adalah sifat semua tindak balas yang melibatkan asid. Asid bertindak balas dengan dengan base atau alkali mesti dapat garam dan air. Asid bertindak balas dengan logam mesti dapat apa? Garam dan gas hidrogen. Asid bertindak balas dengan karbonat logam mesti dapat garam, air dan karbon dioksida. Okay, so persamaan kimia yang kedua adalah asid hidroklorik HCl. Okay. Bertindak balas dengan magnesium, logam. So bila logam simbolnya macam mana? Mg. Okay, logam adalah atom. So tengok ni, asid tindak balas dengan logam mesti dapat garam dan gas hidrogen. Kalau tak ingat pun tak apa. Nak tahu macam mana? Okay, mesti dapat garam. Apa-apa tindak balas asid mesti ada garam. Tu senang nak ingat. Okay, so garam kita lagi sekali, H keluar, magnesium masuk sini. Ganti tempat dia. So kamu silangkan Mg2 plus dengan Cl minus macam ni. So akan dapat garamnya MgCl2. Okay, H keluar kan? Okay, dia hanya keluar sorang-sorang sebab itu jadi hidrogen. So hidrogen mesti H2. Boleh tak? Okay, then lagi sekali persamaan mesti seimbang. Cl ada 2 jadi kita letak 2 di depan. KH pun 2. Okay, dah siap. Okey, sekarang cuba kamu bagi tahu cikgu mana satu larutan aqueous. Mana satu larutan? HCl. 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 Okey, semua asid larutan. Okey, logam ni apa? Apa keadaan fizik dia? Berpecah. Okey, garam semua garam larut ya. Kalau ada asid, semua hasilnya garam yang larut. Apa pula cikgu tulis G? AK, okey. Larutan. Okey. Hidrogen apa? Gas. Apa keadaan fizik hidrogen? Gas. So kalau gas pun zarahnya adalah molekul. Jadi kita tak sentuh. Magnesium zarahnya adalah atom. Kita tak sentuh. Kita hanya sentuh larutan. Jadi larutan hanya asid dengan ni. So lagi sekali ion apa yang sama? Nampak dah tu. Ion apa yang sama? Florida. Florida. Senang aja bersama ion ni. Samaan ion. Okay, so ion Florida sama, jadi kita cancel ion Florida. So yang tinggal 2H plus. Oops. Sorry. Okay, ingat ya nombor depan ni ikut ya. Okay, kat sini magnesium tetap. Okay, kemudian di sini hanya tinggal ion magnesium sebab Cl dah tak ada dan gas hidrogen. Okey tak? Cuba yang lain lah pula. Ada soalan? Tak ada ke? Ada soalan tak? Okay, ini sebenarnya latihan ni kan? So yang ini kita dah buat, ini kamu buat nanti ni. Okay, cikgu tak tunjukkan semua ya. Nanti kamu cuba buat sendiri yang lain. Okay? Nanti tak faham tak cikgu? Okay, kita lihat yang ada yang lain yang best sikit. Yang ada ni, asid sulfurik dan zinc karbonat. Okey, so sekarang ini asid dengan karbonat logam. Okay, sekarang kita buat dulu persamaan kimia dia. Kita muat ni. Asid sulfurik adalah, cikgu buat kat sebelah lah. Tak puas nak tulis. Okey, itu nombor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketujuh ya, asid sulfurik dan zinc karbonat. Okey, kita tulis dulu persamaan dia. Nombor 7. Persamaan kimia dia. Okey, asid sulfurik. Apa formula asid sulfurik?
Amin Hakimi? Apa formulasi sulfuric? H2SO4. H2SO4, very good. Orang tidak balas dengan zinc karbonat. Siapa boleh bagi cikgu formula kimia zinc karbonat? ZnCO3. Bagus. ZnCO3. Okey, kalau asid dengan karbonat je mesti ada 3 hasil. Nak ingat apa? Dia ada garam, air, tambah lagi 1. Kalau ada CO3 mesti ada karbon dioksida. Okey, so garam lagi sekali macam biasa, hidrogen keluar, zinc masuk sini. Okey. Dia tukar pasangan. Maksudnya ion positif ni keluar, ion positif satu lagi ambil tempat dia. Okey, so sekarang dapatlah garam kita. Zn2 plus dengan Zn2 plus SO4 2 minus. Cikgu harap ini sebenarnya patutnya kamu dah hafal dah sebab sekarang dah bab 6 dah. Okey, so dapat garam, zinc sulfat dan air H2O. Dia ambil O satu ni, dapat air dan CO2, karbon dioksida. Okey, so persamaan ni telah seimbang ya, bilang atom dah sama kiri dan kanan. Okay, then kita nak kenal pasti yang mana larutan. Mana larutan? Of course lah asid. Mana lagi larutan? Zinc karbonat. Okay, semua karbonat logam adalah pepejal ya. So ingat ya, logam, oksida logam, karbonat logam semuanya merupakan pepejal. Okey, zinc karbonat ni walaupun pepejal, dia sebagai ion. So zarah dia ion cikgu, memang zarah dia ion. Tapi nanti kita tak akan cancel ion dalam pepejal. Sebab apa? Lagi sekali, ion dalam pepejal tidak boleh bebas bergerak. Dia statik je kat situ sebab pepejal kan. Okey, hanya dalam larutan je, dalam cecair zarah-zarah tu dia bebas bergerak. Okey. Okey, so zinc sulfat garam adalah larutan, ni cecair, karbon dioksida gas. Jadi aqueous hanya asid sulfurik dan zinc sulfat. So sekarang nampak dah ion apa yang sama kiri dan kanan? Sulfat. Ion sulfat. So kita cancelkan ionnya. Sulfat ni kita cancel. Yang lain tidak terlibat dalam persamaan ion itu. So just ambil sini. Okey, macam mana tulis ni? Yang tinggal ion hidrogen. Okay, ion hidrogen ada 2. Kita letak 2 kat depan. Okey, 2 ni menunjukkan 2 ion hidrogen. Okey. Kita nak balas dengan zinc karbonat masih sama. Okey, yang ini hanya tinggal ion zinc. Zn2 plus. Yang belakang tu semua tidak diusik. Okey. Ada nak tanya apa-apa? Ada nak tanya apa-apa tak? Kalau tak ada, cikgu teruskan. Okey, so sekarang yang ini muka surat 108 kamu tandakan. Nanti lepas kelas ni boleh buat ya? Boleh ya? Siapkan persamaan ion ni. Okey? Okey tak? Okay, go. Kalau dah siap, kamu boleh je PM cikgu apa ni, snap gambar, tengok suruh cikgu sewa pun tak apa. Okay, ini aplikasi penetraan dalam kehidupan harian kita. Seperti tadi dah tahu dah untuk sengatan lebah dengan tebuan. So, di antaranya dari segi perubatan, okay, susu magnesia dalam tu adalah ada mengandungi magnesium hidroksida bersifat alkali untuk meredakan sakit gastrik. Okay, untuk menetralkan lebihan asid hidroklorik dalam perut. Okay, ni shampoo bersifat alkali nak netralkan asid pada rambut kita. Ubat gigi kamu dah tahu bersifat alkali. Menetralkan asid bukan aid. Typo pula dah. Asid laktik yang dihasilkan oleh bakteria dalam mulut dan dalam pertanian menggunakan kapur mati bersifat alkali untuk merawat tanah yang berasid. Okey. Okey, seterusnya kita nak melihat bagaimana nak tentukan takat akhir. Takat akhir ini bermaksud tadi kan asid tambah dengan alkali. So kita nak tahu berapa banyak isi padu asid yang kita perlu betul-betul untuk menetralkan isi padu alkali. So itu merupakan kaedah pentitratan. Okay, kita panggil dia kaedah pentitratan. Okay, dia merupakan kaedah analisis kuantitatif nak tentukan isi padu asid yang kita perlukan dengan tepat untuk menetralkan isi padu tertentu alkali.
Okey. Okey, dalam kaedah ini kita akan masukkan larutan yang kita ketahui kepekatannya sama ada asid ataupun alkali, okey, ke dalam burette. Kemudian kita akan titiskan, kalau kat sini contohnya dalam ni asid. Kalau kat sini asid, so dalam kelangkung ni kita akan letak alkali. Okey, so kita akan titiskan asid perlahan-lahan setitis demi setitis hingga sampai takat akhir. Takat akhir itu adalah di mana proses peneutralan berlaku. Tapi macam mana nak tahu itu adalah takat akhir? Jadi kita memerlukan bantuan penunjuk asid base. Kalau tidak kita tak tahu sebab asid tidak berwarna, alkali pun tidak berwarna. Jadi mana kita tahu perubahan warna di kat mana kan? So kita perlukan bantuan yang menunjukkan perubahan warna. So kita perlukan penunjuk asid base. So apa penunjuk asid base yang kamu dah belajar sebelum ni? Nah, cuba bagi contoh penunjuk asid base yang kamu dah belajar. Yang ada perubahan warna tu. Bagi satu contoh. Litmus. Apa? Tak dengar ni. Penunjuk semester. Penunjuk semester. Lagi apa? Litmus. Ha? Litmus bukan eh? Tak dengar. Apa Azad ni? Apa tadi? Alah yang warna pink tu. Oh, yang warna pink dalam alkali dia warna pink tu apa? Tu yang popular. Apa dia nama dia? Kertas litmus cikgu. Kertas litmus tak boleh. Dia mesti penunjuk. Penunjuk ni dia dalam bentuk larutan. Kertas litmus tu kita hanya celup aja. Yang warna pink dalam alkali apa dia? Phenolphthalein. Phenolphthalein. So dalam makmal biasanya kita guna untuk pentitratan ni yang popular kita gunakan phenolphthalein dan methyl ginger. Okay, so kalau tadi kita letakkan di dalam kelangkung tu contohnya alkali. So kita akan letakkan phenolphthalein dalam alkali tu jadi dia akan dapat warna merah jambu. So bila kita titiskan sedikit demi sedikit asid, okay, so kita akan tunggu sampai warna merah jambu bertukar menjadi tidak berwarna. So kita akan stopkan penambahan asid, menunjukkan itu adalah takat akhir. Okay, takat akhir kita akan dapat warna penunjuk asid base berubah warna. So perubahan warnanya merah jambu menjadi tidak berwarna. Okay, kalau guna phenolphthalein. Kalau methyl ginger perubahan warnanya daripada kuning kepada merah. Okay, tengok dalam kelangkung tu asid atau alkali. Kadang-kadang soalan terbalikkan. Okay, so semasa takat akhir tu apa yang berlaku? Semua ion hidrogen dalam asid, okay, meneutralkan semua ion hidroksida dalam alkali dengan lengkap untuk menghasilkan molekul air. Okay, ayat ini dapat daripada mana? Dapat daripada persamaan ion. Okey, untuk pengetahuan kamu, persamaan ion bagi tindak balas peneutralan untuk asid dengan alkali adalah sama. Semuanya hanya melibatkan ion hidrogen bertindak balas dengan ion hidroksida menghasilkan air. Okey, cuma kadang-kadang kalau guna asid diprotik depan ni mungkin 2 ion hidrogen. Itu sahaja beza. Tapi ion yang terlibat dalam tindak balas peneutralan hanya ion hidrogen bertindak balas dengan ion hidroksida menghasilkan air. Okay. So, di sini ada aktiviti 6.13. Okay, kamu boleh buka. Sekejap, dia start pula. Okay. Ini adalah aktiviti 6.13. Kamu boleh buka buku teks, buka surat 170. Nanti kamu boleh baca dan cikgu akan bagi soft copy untuk jawapan bagi aktiviti ini dalam grup ya. Semua nanti dalam buku nota eksperimen kamu kena salin jadual keputusan dan juga jawab soalan perbincangan. Itu saja. Okey, tak perlu buat laporan ya. Ini hanya aktiviti 6.13. So kita lihat eksperimen ataupun kaedah pentitratan ini pada video cikgu tayangkan ya. Sekejap cikgu selesai ni. Baiklah murid-murid, aktiviti kita hari ini ialah kita akan membuat pentitratan asid base. Okey, bahan-bahan dan radius yang akan digunakan ialah kita akan gunakan asid hidroklorik 0.5 molar,
alkali larutan natrium hidroksida 0.5 molar, penunjuk metil jingga, pipet dan juga pengisi pipet, penipis, silinder pengikat, bika, corong turas, kelalangkun, uret, jubin putih dan kaki lipat. Okay, yang panjang tu biuret ya. Ini adalah pipet. Okey. Faham tak? Eksperimen tu? Kelas? Kelas faham ke tak faham? Okey, cikgu nak tanya, apakah perubahan warna yang berlaku dalam kelalangkun? Warna oren. Perubahan warna. Okey, bila perubahan warna, soalan perubahan warna, kamu kena nyatakan warna asal, warna akhir. Okey, warna asal dalam kelalangkun warna apa? Dia guna penunjuk apa tadi? Penunjuk apa yang diguna dalam video tadi? Metil jingga. Metil jingga. So, bila soalan tanya perubahan warna dalam kelalangkun tadi adalah alkali. So, warna asal adalah kuning. Kita akan buat eksperimen tu sampai takat akhir. Takat akhir ni maksudnya larutan neutral. Jadi neutral telah jadi jingga. So perubahan warna adalah kuning kepada jingga. Okey? Kalau misalnya tambah tadi, dia tambahkan terlebih. Okey, bila terlebih bermaksud asid akan lebih. Maksudnya kalau dalam kelalangkun tu kamu dapat warna merah, bermaksud eksperimen tu dah salah. Dah melebihi takat akhir. Di situ kita telah dapat asid yang berlebihan sebab dah jadi merah. Okey? Boleh ya? Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Nanti boleh tengok lagi sekali video ni ya. Okey, kita nak pergi kepada pengiraan yang melibatkan peneutralan. So hari ini ada satu lagi rumus baru untuk kamu gunakan. Ini hanya untuk peneutralan saja. Okey, so rumus ini adalah MAVA per MBVB sama dengan A per B. Apa pula ni? Okey, dalam persamaan kimia,
Untuk peneutralan hanya melibatkan asid dan alkali. Okay, bila asid dan alkali larutan mesti ada M dengan V. Ingat lagi tak apa dia M? M besar ni mewakili apa? M besar ni apa? Kamu belajar minggu lepas. Mol, bukan mol. M besar ni bukan mol. Kalau N adalah mol. Bilangan mol. Okey. M besar ni apa dia? Siapa ingat? Ni bahasa Inggeris ni, M besar ni. Apa dia ni, M besar? Cuba type. Taruh ingat ke? Inilah betul, kemolaran. Syahid ada hal dengan Afiq Imran. Okey, kemolaran. Molarity ya. So bila kemolaran unitnya adalah mol per desiliter padu. V apa V? V apa pula V? V apa? Isi padu, bagus. Aminuddin Afiq Imran jawab. Okey, ini adalah isi padu. So isi padu ni dalam unit cm padu. Okey, so apa pula A ni? A ni adalah untuk asid. B ni untuk alkali. Okey, so ni A ni mewakili asid. B bawah ni mewakili alkali. Dia buat B tu base lah, alkali. Okey. A per B ni apa? A per B ni adalah pemala daripada persamaan kimia. Pemala untuk asid. Okay, A ni untuk asid. Yang ini untuk alkali. So nanti kita mesti guna persamaan kimia yang kena seimbang. Okay, untuk pastikan A dengan B tu adalah betul. Okay, so A ni pemala yang kat depan ni. B untuk alkali. Okay, contoh kalau persamaan kimia tu contohnya, okay kita tengok contoh pengiraan lah. Nak guna macam mana ya. Okay, ni contoh yang pertama ataupun kamu boleh buka buku teks buku surat 172 contoh 14 tu. Okay. So sekarang kita lihat soalan 20 cm padu larutan natrium hidroksida ni alkali 0.2 mol per dm padu. Okay, so ni adalah V untuk alkali, ini adalah M untuk alkali. Okay, ini adalah isi padu alkali, inilah kemolaran alkali atau kepekatan. Dineutralkan dengan asid hidroklorik 0.2 mol per dm padu. Okay, ini adalah asid, inilah M bagi asid, iaitu kemolaran asid. Okay, hitung isi padu asid hidroklorik yang diperlukan untuk tindak balas peneutralan ini. So sekarang apa yang disuruh hitung adalah V asid. Tak tahu. Dikeri. Okay, so sekarang bila soalan peneutralan terus guna rumus MA VA per MB VB sama dengan A per B. Ya, tindak balas persamaan ini hanya untuk peneutralan. Okay, mana nak cari A per B? Jadi kamu mesti tulis persamaan kimia dahulu. So sekarang asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium hidroksida. Okay, dapat apa tadi? Garam dan air. So garam kita NaCl dan air. Dan pastikan persamaan seimbang. So persamaan ni dah seimbang. Okay, so sekarang A per B tu nilai berapa? Berapa nilai A daripada persamaan ni? Berapa nilai A? Ni A ni. B. Berapa nilai A tu? Kalau tak ada nombor kat depan ni maksudnya A berapa? Satu. A1. B pun 1. Jangan cakap cikgu tak ada lah. Okay. So sekarang kita nak gantikan dalam nilai-nilai yang ada. So MA ada tak? MA 0.2. Okay. VA nak cari. Bagi MB 0.25 darab 20. BB dia sama dengan 1/1. Cuba tekan kalkulator sekarang. Berapa nilai VA? Macam mana saya akan tahu kan ni matematik je. Darab silang. Okay, ni atas. Atau cikgu tunjuklah. 0.2 darab VA sama dengan 0.25 darab 20.
Okay, kamu dah silang je. Ni pergi atas, ni pergi sini. Okay, sebab ni satu. Okay, selesaikan apa VA jawapannya. Berapa dapat VA? 25 25. Apa unit dia? V. Si padu. Apa unit dia? Sentimeter padu ya. Isi padu mesti cm padu. Okey? Senang aja. Berapa step? Sikit je kan stepnya. Yang penting rumus ni kena ingat. Okey, ada nak tanya tak kat sini? Nak tanya tak? Betul ya? Sebenarnya ada cara yang panjang. Nak tengok cara yang panjang ke? Tak nak. Tapi tunjuk je lah. Tak apa, cikgu tunjuk je option. Mana tahu kalau kamu tak ingat rumus. Okay, cara yang panjang sikit. Ini cara yang biasa buat pengiraan dalam kimia. Cari bilangan mol dulu. Okay, bilangan mol siapa? Yang ada maklumat siapa? Natrium hidroksida. So kita guna bilangan mol N sama dengan mv per 1000. M dia adalah 0.25 darab 20 bahagi 1000. Ini bilangan mol siapa tadi? NaOH. Tolong kira je berapa mol? Ni cara panjang sikit. Berapa mol? Tolong kira je. Berapa mol ni? Suara kamu kadang-kadang lambat sampai ke sini ya? .005. Okey, dah dapat bilangan mol NaOH. Kita cari bilangan mol HCl guna nisbah mol daripada persamaan kimia. 1 mol NaOH nisbah 1 mol HCl. Okay, daripada persamaan kimia. So kita ada 0.005 mol NaOH. Maka bilangan mol HCl pun 0.005 mol. Okay, sekarang soalan nak cari isi padu HCl guna je rumus N sama dengan mv per 1000. Okay, so sekarang bilangan mol HCl dah tahu. Okay, so masukkan 0.005 sama dengan M asid 0.2 darab V per 1000. Cuba kira dapat tak V nilai yang sama? Dapat tak 25? Kan tak dapat pula. Dapat tak? Sama tak jawapan dia? Panjang. Cikgu suruh kira bukan panjang ke tak. Okay, jawapannya sama ya. 25 cm padu. Jadi ada option. Kamu nak guna jalan yang panjang ni. Ini adalah jalan perhitungan persamaan kimia yang kamu belajar masa bab 3 ya. Bab 3 Okay, atau nak guna rumus yang pendek. Rumus masuk je, ganti-ganti terus dapat. Jadi ada option kat sini. Cuma kalau tak ingat rumus, kamu tak boleh jawab lah. Boleh ya? Cikgu bagi 2 pilihan. Nak guna kaedah yang mana? Ada tanya apa tak? Kita cuba contoh yang kedua. Okay, kamu baca dululah. Dan keluarkan maklumat. Apa maklumat yang ada? Asyik cikgu je cakap. Aminuddin, cuba keluarkan maklumat-maklumat yang ada. VA tu dah ada tu. Mana? Okey, VA berapa ni VA? 30 cm. Okey, lagi apa? Yang V apa tu? VB pun ada. Okey, ni VB. Okay, Rosida ni adalah alkali kita. Ni apa ni? Yang tu MB tu. Ni MB. So nak cari apa? MA. Very good. So gantikan terus dalam maklumat tapi buat persamaan dulu. Okay, sekarang asid nitrik, apa formula kimia asid nitrik? Asid nitrik apa formula kimia dia? HNO3. HNO3, bagus Ain. HNO3. Bertindak balas dengan barium hidroksida. Macam mana formula dia? Barium hidroksida.
Volunteer jawab. BAOH. Afiq Imran. Okey. BAOH. Betul salah? BA berapa jenis? Ada dua kan tu. Ya, ada kurungan. BAOH 2. Okey. Kan BA tu plus, OH minus kan. Okey. So sini 2, sini 1. Okey. So dapat garam dan air. Apa garam kita? Barium di sini kan. So barium nitrat lagi sekali kamu silangkan cas buat atasnya. Ba2 plus dengan nitrat NO3 minus. So kita dapat garam kita. Barium nitrat ni mesti ada kurungan. Dan air. So persamaan ni belum seimbang kerana nampak sangat. NO3 ni ada 2, NO3 depan ni ada 1, so tetap 2. Jadi hidrogen dah jadi 2, kat sini pun 2 hidrogen, so 4H. So tambah kat sini 2. Cukup. Boleh ya? So sekarang mesti ada A per B. Mana A kita? Ingat A mesti acid. So ni A, ini B. Kalau kamu letak alkali kat depan pun, dia still B tu untuk alkali Okay, so sekarang kita nak ganti dalam persamaan kimia. Persamaan kimia pula. Formula tadi. Okay, MA ada tak? MA tak tahu. BA 30 bahagi MB 1.2 darab BB 25 sama dengan 2/1. Selesaikan. Selesaikan? Darab silang So darab silang ni pergi atas sini, darab ni, ini pergi atas. So kita dapat macam mana? Cikgu buat macam ni lah. 30 MA sama dengan 2 darab 1.2 darab 25. Cikgu naik atas darab jadi. Ni darab yang semua. Okay, so MA Jawapan dapat 2. berapa jawapan? 2. Ha? 2. 2. 2. Okay. Kita letak 2.0 2.0 mol per dm padu. Ingat kalau MA kepekatan kemolaran mesti unit mol per desiliter padu. Okay, mudah je. Mudah kan? Senang ke susah? Tak tahu. Ingat ya, rumus ini hanya untuk peneutralan antara asid dengan alkali. Okay, kita nak contoh yang ketiga. Boleh tak guna rumus tu? Okay, 4.5 gram, 4.05 gram zinc oksida. Okay, bertindak diperlukan untuk melengkapkan peneutralan 50 cm padu asid nitrik. Hitung kepekatan. So 50 cm padu asid nitrik ni adalah V untuk asid. Okay, hitung kepekatan asid MA. Tapi boleh tak guna rumus MAVA per MBVB di sini? Walaupun peneutralan. Boleh guna tak rumus tadi? Boleh ke tak boleh? Itu je jawapannya. Boleh guna ke tak boleh rumus tu? Walaupun peneutralan. Tidak boleh. Okay. Rumus itu hanya untuk asid dengan alkali. Bila alkali dia mesti larutan. Sekarang dia beri zinc oksida. Ini adalah base. Oksida logam. Dan bila gram, ini merupakan dia adalah pepejat. Okay, zinc oksida ni pepejat. Okay, jadi tak boleh guna rumus tersebut. So macam mana nak selesaikan ni? Guna kaedah biasa untuk perhitungan dalam persamaan kimia. Okay, first mesti ada persamaan kimia. So kita ada zinc oksida bertindak balas dengan asid nitrik. Sebelum ni cikgu letak asid dulu baru alkali atau apa base. Sekarang cikgu letak terbalik. Tak ada masalah sama je. So mesti dapat asid dengan base, mesti dapat juga garam dan air. Sebab dia peneutralan juga. So garam kita adalah zinc nitrat. Zn2 plus NO3 minus So H dengan O jadi air. Seimbangkan persamaan, NO3 ni 2, H2 dah sama. Okay, so langkah pertama, ni kaedah yang panjang tu yang biasa, cari bilangan mol dulu. Bilangan mol siapa? Yang ada maklumat siapa sekarang? Kita ada
G-same untuk zinc 4.05 gram. Okay, so sekarang nak cari maklumat, kita nak cari kepekatan untuk asid. So tengok ini dengan ni saja. Okay, cari dulu bilangan mol bagi zinc oksida. Okay, macam cari bilangan mol kat sini? Bila G-same. Macam cari bilangan mol dia? Ingat segitiga tu balik semula. Bilangan mol adalah G-same bahagi G-same molar. So sekarang cari bilangan mol G-same bahagi G-same molar untuk zinc oksida. So G-same molar adalah Zn 65 tambah O 16. Okay, tolong kira berapa mol? Makin lama makin tinggi ya bab ni, kamu kena belajar. Jadi bab yang depan-depan tu asas tu kena ni. InsyaAllah cuti ni cikgu nak buat ulang kaji untuk bab asas kimia. So cikgu tak wajibkan, cikgu akan offer je siapa nak join. Tapi cikgu akan buatlah dalam masa cuti sekolah. Okay, cikgu akan buat dengan form 5 sekali untuk bab-bab asas. Nak mantapkan asas kimia kamu. Okay, cikgu cakap awal-awal je dulu ya. Tapi cikgu tak wajib lah siapa nak join. Okay, berapa mol kelas? 0.05. 0.05 mol. Okay, so sekarang dah dapat dah bilangan mol zinc oksida. So kita kena dapatkan bilangan mol asid nitrik. Okay, untuk dapatkan bilangan mol dia mesti gunakan nisbah mol daripada persamaan kimia dulu. So daripada persamaan kimia kita ada 1 mol zinc oksida nisbah 2 mol asid nitrik. Sebab itu pentingnya persamaan kimia tu kamu kena mahir tulis formula kimia, kena mahir tulis persamaan kimia yang seimbang. Itu sangat penting. Okay, then kita dah ada 0.05 mol zinc oksida. Jadi berapa mol asid nitrik? 1 nisbah 2. Kalau 0.05 berapa kat sini? Nampak kan ni darab 2 kan? So maksudnya ini pun akan darab. So dapat 0.1. Okay, apabila ini adalah larutan asid, kita nak cari kepekatan. So guna rumus N sama dengan mv per 1000. Okay, sebab bilangan mol dah ada, apa yang lagi ada? V dia dah ada, nak cari M. Okay, so sekarang kita ganti 0.1 sama dengan M tak tahu, V 50 bagi 1000. Carilah M. Macam mana? M 0.1 darab 1000 bahagi 50. Okey, matematik pun kena mahir lah. Ni asas saja. Dipindah ke sini naik atas jadi darab. 50 turun bawah jadi bahagi. Okey. So berapa M bagi asid? Molaran dia? 2. Berapa? 2? Masa ni? Berapa? 2 ya? 2, so unitnya adalah mol per desimeter padu. Okay, sebab M adalah kemolaran. Okay, kepekatan dalam mol per dm padu atau nama lainnya adalah kemolaran. Okay, ada soalan? Ada soalan untuk contoh 3? Ada soalan tak? Tak ada. Okay, boleh cuba buat. Cikgu nak cuba buat ni yang ni. Ni adalah aktiviti 6.14. Nombor 1 dalam buku teks. Cuba buat sekejap. Dan seorang atau 2 orang hantar jawapan. Buat yang ni dulu. Tulis persamaan kimia dulu. Macam tadi. Ada kertas tak dengan pen tu? Biasa jangan Aminuddin lagi hantar. Siapalah. Okay, hantar dekat link view box cikgu ya, dekat chat tu. Yang tak faham sambil buat tu boleh dengan cikgu. Jangan dengar je kimia ni, tak boleh kamu dengar je. Kalau pengiraan kena kira, tulis.
Jangan tanya apa-apa sambil-sambil tu. Jadi persamaan kimia dulu ya. Jawapannya berapa jam? Cek. If tak boleh hantar kat situ, siapa boleh hantar dekat Telegram cikgu. Jadi siapa yang dah siap? Jawapannya 25 ya. Berat tak? Kelas? Ada yang dah hantar ke belum? Boleh hantar jawapan ni? Aminuddin, boleh hantar jawapan? Kejap aku tak share. Okey, kalau ada yang dah siap teruskan dulu 6.14 tu ke surat 173, okey? Nombor 1, 2, 3, 4. Sekejap lagi cikgu akan pergi daripada soalan ke soalan lain. Okay, untuk yang pertama ni soalan pertama. Cikgu menunggu sesiapa yang boleh hantar jawapannya.
Cikgu, jawapannya ni berapa ikut? 25. Dapat tak? Dapat. Tak dapat? Persamaan kimia tu semak. Persamaan kimia A per B tu berapa nisbah berapa? Sekejap. Firdaus ada hantar gambar. Kita tengok jawapan Firdaus sekejap ya. Sekejap ya. Ni Firdaus. Cikgu simpan kat sini. Okay, kita jawapan Firdaus. Oops. Pula jadi macam ni tadi ni. Sekejap ya. Cikgu tukar apa tadi ni? Okay. Nampak tak jawapan Firdaus? Kita tengok ya. Okey, ni persamaan kimianya. Amin tadi tak dapat jawapan mungkin sebab persamaan kimia tak seimbang kot. Okay. So persamaan kimia dia Na betul persamaan kimia. Okay, so sekarang just ganti ni ada kat sini A per B ya. Jangan lupa sebelah dia ni. Jangan lupa pula. Okay, so just ganti apa yang disuruh cari adalah isi padu asid sulfurik Ba. Okay, ganti saja nilai-nilai yang ada dalam persamaan. So dapat terus jawapan Ba adalah 5. Okay. Boleh? Yang lain-lain? Nak tanya apa-apa tak? Amin tadi kenapa tak dapat? Sebab persamaan tak seimbang ke? Tak ikut, tak seimbang. Itu pentingnya persamaan kimia mesti seimbang sebab A per B ini adalah nilai pemalar daripada persamaan kimia. Itu sangat penting. Okay? Okay, kita cuba tengok soalan seterusnya. Soalan nombor 2 ya dalam buku teks. Okay, yang ni kena baca soalan betul-betul apa dia nak. Dan persamaan telah diberi. Okay, asid sulfurik bertindak balas dengan amonia menghasilkan garam. Okay, air tak ada. Okay, di sini hati-hati. Walaupun ini alkali, larutan amonia adalah alkali. Tetapi kalau ditulis hanya amonia, okay, hasilnya cuma garam amonia. Tetapi kalau di sini dia tulis ataupun dia bagi kat sini amonium hydroksida. Okay, dia masih sama, cuma nama lain. Amonium hydroksida. So hasil di sini baru ada air. Itu hati-hati, right? So kalau amonia saja dengan asid, dia hanya dapat garam amonium. Kat sini amonium sulfat. So kat sini dia nak diberi T, tak tahu ni adalah isi padu. Untuk asid tak tahu. Okay, ini adalah kepekatan asid Ma. Menetralkan 25 cm padu larutan amonia 1.0 mol per dm padu. So ini adalah BB dan ini adalah MB. Okay, A per B kat mana? Ini A, ini B. Kita tentukan jumlah isi padu larutan di dalam kelalangkun. Jumlah isi padu larutan di dalam kelalangkun pada takat akhir. Apa maksud jumlah? Maksudnya kamu kena cari berapa isi padu asid nanti. Okay, masuk dalam isi padu yang asal yang ada dalam kelalangkun. Apa dia? Alkali 25. Itu adalah jumlah kita. So sekarang kamu kena cari BA dulu dan baru kamu tambahkan dengan 25. Cuba buat sekejap, cari BA.
Okay, then hantar kat cikgu ya untuk kita tengok jawapan, bincangkan jawapan. Cikgu ambil orang yang pertama hantar ya. Cikgu percaya semua orang tengah buat ya. Walaupun tak buka kamera ni. Cikgu pergi untuk akalikan dia. Ni soalan mana tadi? Yang ni, yang tadi ya Hafiz tanya. Ya, B untuk alkali. Ridwan buat ke tak Ridwan? Buat cikgu. Ridwan tengah buat ke? Tengah. Syamil ada Syamil? Macam tak ada je budak Syamil ni. Hari ni ada. Hanya 58 orang ni. Siapa yang tak ada? Biasanya kelas awam 3 dia full attendance. Normally. Setiap minggu. Saya ada cikgu. Kenapa Linda senyap hari ni? Cikgu, jawapan dia berapa? Jawapannya 125. Dah dapat ke Ain? Ain dah tajuk. Ha? Dah Boleh dah hantar? cikgu. Hantar kat cikgu boleh? Hantar kat Teli tak apa. Okey. Nanti cikgu save as picture senang. Amirul Arif hantar. Tak apa, hantar je. Bagus. Cikgu suka orang hantar ni. Siapa Amirul? Ain nak hantar ke? Kau tak cikgu Tak miss? apalah, orang tu dah hantar dah. Tak apa. Tak ada masalah nak hantar pun. Alah, sekejap cikgu padam ni. Terconteng. Dia hilang juga. Okey, kita tengok jawapan Amirul Arif. Okey, so sekarang masuk saja dalam rumus Yang bawah tu MP. cikgu. Yang atas tu soalan pertama tadi. Oh, yang ni yang bawah ya. Yang start daripada H2SR tu. Okay, just ganti dalam rumus nak cari VA kan? Okay, tak ada masalah. 1/2 A per B dia. 1/2 dah dapat VA 100 cm padu. So soalan nak jumlah, jadi kamu kena tambah VA ni tambah VB yang ada dalam pelangkul. So dapat 125. Very good. Okay, yang lain-lain ada masalah? Soalan nak tanya? Dapat tak jawapan ni kelas? Dapat. Cikgu jawab sendirilah. Okay, so soalan nombor 3. Nombor 3 tu? Alah, dia lari sikit. Sorry ni lari ni. 50 cm padu asid nitrik melengkapkan peneutralan 50 cm padu kalsium hidroksida 0.25 mol per dm padu. Hitung kemolaran asid nitrik. Okey, kita tanda dulu pada soalan. Ini adalah VA. Okey, ini adalah VB. Kemudian ini adalah MB. So soalan nak cari MA. Okey, so pertama buat persamaan kimia. Okey. Kalsium hidroksida, macam mana formula kimia kalsium hidroksida? Nak buat persamaan kimia je gini. Macam mana formula kimia kalsium hidroksida? Kalsium. Ion kalsium berapa cas? Faham tak? Linda, berapa cas? Ca. K positif kan you? CA2 plus. Ca2 plus dengan OH minus. Okay, so masih dapat kalsium hidroksida CaOH kurungan 2. Asid nitrik HNO3. Okay, cikgu dah banyak bantu tu. Tulis soalan kimia dulu. Dan selesaikan, masuk saja dalam rumus.
Jawapannya 0.5 ya. Tak apa, siapa boleh hantar jawapan. Nak hantar yang orang sama pun tak apa, tak ada masalah. Dapat tak kelas? 0.5. Senyap macam ni. Cikgu hantar Telegram boleh? Boleh. Aja. Kita lihat jawapan daripada Amin ya. Okay, so persamaan kimia asid nitrit bercampur dengan kalsium hidroksida menghasilkan garam, kalsium nitrat dan air. Okay, persamaan ni dua, kat belakang ni pun dua ya Amin. Walaupun kita tak guna dalam rumus tapi persamaan kimia tu pastikan seimbang. Okay. So ni A kita, ini adalah B. B1. Okay. So gantikan apa yang nilai yang ada tu dalam rumus, senang aja. Okay, so sini adalah 2/1. So dapat MA adalah 0.5 unitnya mol per desimeter padu. Okay, very good. Ingat ya, MA kemolaran, molarity, unit mesti mol per dm padu. Okay, yang lain-lain ada nak tanya apa-apa? Nak tanya tak? Tak ada, kita tengok soalan. Ya. Cikgu, kenapa Ya. dua? Kenapa 2 bahagi 1? Sebab kan dalam rumus A per B, A ni untuk asid, B untuk alkali. So daripada persamaan kimia pemala untuk asid A 2, untuk alkali 1. Oh, okey. Okey. Terima kasih, Cikgu. Sama. Okey, soalan yang terakhir nombor 4. Okey, ni di sini tidak balasnya. 15 cm padu asid sulfurik 0.5 mol per dm padu. So ni adalah isi padu asid Pa. Ini adalah kemolaran asid Ma menetralkan 20 cm padu larutan kalium hidroksida. So ni adalah isi padu alkali Vb. Hitung kepekatan kalium hidroksida, nak cari Mb. Okay, so tulis persamaan kimia antara asid sulfurik
dengan kalium hidroksida. Dan gunakan rumus saja. Sebenarnya mudah je. Cuba kira dulu. Cikgu tak nak bagi jawapan. Kira dulu. Haris? Haris tak datang pindah rumah. Okey. Okay, siapa? Dah siap boleh hantar dekat Telegram? Firdaus hantar sekejap ya. Okey, betul jawapan dia. Firdaus M1 ke? A3? A3. A3. Okey. So yang pertama mesti ada persamaan kimia yang seimbang. Seimbang mana yang persamaan yang bawah? Okey, ni persamaan kimia yang seimbang ni ya. So Firdaus, dalam exam tak payah tulis macam ni 2 kali. Tulis sekali je. Okey? Nanti tak tahu mana satu jawapan. Tak boleh ada 2 persamaan. Dalam exam satu je jawapan. Okey? Jangan bagi 2 macam ni. Okey, then just ganti dalam rumus. Itu dapat MB 0.75 mol per dm padu. Okey? So untuk buat pengiraan ini dalam sidang ni kamu kena mahir dalam matematik. Jangan salah pindah macam MB ni kan ke bawah, kita bawa ke atas. Alright? So dapat 0.75 mol per dm padu. Okey, so selesai 4 soalan untuk aktiviti 6.14. Untuk soalan keempat ni ada apa-apa soalan tak? Saya tanya. Macam ni tadi, A per B sini, A dia 1, B dia 2 ya. Sebab tu 1 per 2. Okey? Okay, kelas ada nak tanya apa-apa? Untuk pelajaran hari ni? So ingat, tindak balas peneutralan antara asid dan alkali akan dapat garam dan air sahaja. Tetapi kalau alkali ini diberi amonia tadi, so hanya dapat garam, amonium. Tak ada air ya. Itu kena ingat. Tetapi kalau diberi amonium hidroksida, barulah ada garam dan air. Sebab ada ion hidroksida. So hati-hati dekat situ. Okey, cikgu ada bagi tugasan dalam grup kan. Itu adalah 3 soalan bentuk exam. Okey, jadi cikgu nak bincangkan supaya kamu biasa tengok bentuk-bentuk soalan exam. Okey, soalan pertama ni. Okey, selepas habis kelas ni, cikgu nak kamu jawab 3 soalan yang cikgu bagi ni. Okey, kemudian kamu kena hantar, cikgu akan bagi link Google Drive. Link Drive untuk kamu uploadkan jawapan kamu. Kalau kamu hantar dalam gambar, kamu uploadkan gambar. Kalau kamu boleh hantar dalam PDF lagi bagus. Uploadkan file PDF itu. Dan file itu kamu namakan nama penuh. Nanti kan cikgu tak tahu nama kamu apa. Jangan tak ada nama pula siapa punya. Okey?
Faham ya? So itu tugas hari ni lah. So cikgu akan bincangkan jawapannya. Okay, sekarang soalan yang pertama, eksperimen dijalankan untuk menentukan kemolaran asid sulfurik. Okay, so 20 cm padu larutan kalium hidroksida 0.5 mol per dm padu dititratkan. So ni kita dah ada isi padu untuk alkali dan kepekatan untuk alkali. Dititratkan dengan larutan asid sulfrik menggunakan penunjuk phenolphthalein. Okay, jadual 1 menunjukkan keputusan yang diperoleh. Okey, sekarang bacaan akhir buret, bacaan awal buret dan isi padu asid. Maksudnya dalam buret itu digambar. Gambar aja dia. Okey, dalam buret ini adalah asid sulfurik. Okey, nak tahu dia punya kemolaran tak tahu. Okey, apa yang ada dalam kelangkun? Dalam kelangkun adalah kalium hidroksida dan juga phenolphthalein. So apa warna larutan dalam kelangkun, kelas? Apa warna larutan dalam kelangkun? Phenolphthalein dia letak dalam alkali. Apa warna larutan ni? Larutan ni warna apa? Merah jambu. Pink. Okay, kalau cakap bahasa Inggeris pink. So ni warna merah jambu. Jadi kita akan titratkan, kita akan tambahkan asid sulfrik ke dalam kelangkun sehingga warna merah jambu bertukar menjadi tidak berwarna kerana phenolphthalein dalam neutral warnanya adalah colourless, tidak berwarna. So sekarang macam mana nak kira isi padu asid? Ni eksperimen ni sebenarnya diulang 3 kali. So ni kali pertama. Okey, bacaan awal buret 1.2, bacaan akhir buret adalah 16.0. Okay, bila buat macam ni, kosong dekat atas ya. Ni kosong untuk buret. Sampai bawah ni 50 dia penuh. Okey, so mula-mula bacaan dia 1.2. Contoh 1.2 dekat sini. 1.2, kemudian dia keluar, masuk dalam asid tu keluar sampai bacaan akhir 16.0, 10. Macam mana dapat isi padu asid yang keluar tu? Mana tolak mana? Secara logik, isi padu ada negatif tak? Tak ada kan? So, mesti nombor yang besar tolak nombor yang kecil. So, bacaan akhir tolak bacaan awal. Okay, senang, nombor besar tolak nombor kecil je. Okay. So, kira kejap berapa ni? Dah kira belum? Cikgu bagi awal tu sebenarnya kalau boleh print, better kamu print. Tak boleh print pun tak apa. Okay, kira jap berapa isi padu? Eksperimen 1? 14.9. Okay, 14.9. Okay, tengok ingat satu lagi. Buret, okay, mesti ditulis dalam 2 tempat perpuluhan bacaan dia. Okay, so sekarang ni semua 2 tempat perpuluhan. So jawapan kita pun mesti 2 tempat perpuluhan. Kena ingat. Sebab ini nanti bila-bila kamu buat amali, ni sangat penting tempat perpuluhan ni. Okay, yang kedua berapa? 15.10. Yang ketiga 15.00 dapat tak? Boleh ya? Sudah siap dah jawapan A dah lengkap. Okey, hitung purata. Macam mana cara purata? Purata isi padu asid. Kamu belajar matematik kan? Macam mana cari purata bagi pentitratan 3 eksperimen ni? Macam mana cari purata dia? Rumus cari purata ingat tak? Tambah semua. Ya, tambah ke 3 bacaan. Bahagi berapa bilangan eksperimen ada? 3. 15.10 tambah 15.00 bahagi 3. Okey, berapa jawapan? 15. So kita tulis 15.00. Mesti ada unit cm padu. Okey? Unit tu wajib. Boleh? Ada soalan untuk yang ni? Senang je kan? Okey, 3 soalan ni lebih kurang je sebenarnya. Okey, perubahan warna. Okey, lagi sekali peringatan bila soalan dalam kimia nak perubahan warna, mesti warna
asal dan warna akhir. Okey, sebab perubahan. Jangan bagi warna akhir sahaja. So, warna asal tadi apa? Merah, jambu, bertukar kepada tidak berwarna. Okey, peringatan jangan buat macam ni ya. Merah, jambu dan kamu buat anak panah. Ni memang student suka buat macam ni. Dia malas nak tulis. Okey, kalau buat macam ni, ini salah. Ni salah. Okey. Sebab guna anak panah. Anak panah hanya dalam persamaan kimia saja. Okey, persamaan kimia. Apa tadi dia guna? Asid apa? Asid sulfurik dengan kalium hidroksida. Tadi pun masa latihan, kamu dah buat dah ni persamaan dia. Asid sulfurik bertindak balas dengan kalium hidroksida menghasilkan kalium sulfat dan air. Kalau kamu banyak buat latihan untuk soalan ini, okay, kamu akan sentiasa jumpa persamaan yang sama je yang popular. Biasanya dia suka guna asid kuat, asid sulfurik, asid nitrik, asid hidroklorik. Alkali biasanya natrium hidroksida dan kalium hidroksida saja. Okey. So sini 2. Okey. Okey, calculate hitung molarity asid. Guna rumus tadilah. Dia nak cari apa ni? MA. Okay, so rumus kita gantikan saja. MA tak tahu. Darab VA adalah berapa VA? 15. Sama dengan 1/2. Cuba selesaikan. Berapa MA? Berapa MA? Apa ni? Berapa kelas? Dah dapat belum? Tiga betul dia ke? 3? Salah. 0.3 je. 0.3. Ya, 0.3. Okay, ada banyak 3 belakang tu kan? Betul tak? Betul. Ya, kita ambil 0.33 lah. Sebab 3 je semua. 0.3 pun kalau kamu jawab pun betul, tak ada masalah. Okay, very good. Okay, sekarang soalan F ni, bentuk soalan F ni adalah soalan popular. Okay, jika asid sulfurik digantikan dengan asid hidroklorik. Okay, tadi mula guna asid sulfurik, diganti dengan asid hidroklorik. Kemolaran yang sama. Okay, ramalkan isi padu asid sulfurik yang digunakan untuk menetralkan 20 cm padu larutan kalium hidroksida 0.5 mol per dm padu. Okay, semua sama, cuma sekarang digantikan asid sulfurik dengan asid hidroklorik. Dia nak berapa isi padu asid sulfurik? Asid hidroklorik. Adakah isi padunya sama? Tadi berapa isi padu dia? Kita dapat tadi isi padunya 15. Okey? So kalau guna asid hidroklorik, adakah isi padunya 15 juga? Pada pendapat kamu. Sama ke lain? Dia tanya ni mesti ada tujuan kan? So, cuba tengok apa beza antara asid sulfurik dengan asid hidroklorik. Tepi ni. Apa perbezaan dia? Okay, asid sulfurik H2SO4. Asid hidroklorik HCl. Apa perbezaan kedua-dua asid?
Ada 2 ion hidrogen Ya, asid sulfik dia mengandungi 2 ion hidrogen iaitu asid diprotik. Okey, asid hidroklorik dia ada 1 ion hidrogen, asid monoprotik. Jadi kalau bilangan ion hidrogen tidak sama, isi padu asid tu takkan sama. Okey, syaratnya kepekatan yang digunakan sama. Okey, sekarang nak cari isi padu dia. Macam mana cari? Kita tengok kat sini ya. Isi padu kat sini, okay, asid sulfik dia ada 2 ion hidrogen. Hidroklorik ada 1. Okey, isi padu yang digunakan tadi adalah 15. So jumlah ion hidrogen berapa? 30. Buat macam tu je. Okey, sekarang kat sini jumlah ion hidrogen mesti nak sama, 30 juga. Sebab nak neutralkan alkali dengan isi padu dan kepekatan yang sama seperti sebelumnya. So berapa isi padu yang kita perlukan? Berapa? Dah dapatkan 30 kat sini. So mestilah 1/30. Okey. So sekarang isi padunya kat sini jawapannya adalah 30 cm padu. Okay. Ataupun senangnya kata kalau guna asid monoprotik, isi padunya mestilah 2 kali ganda daripada asid diprotik. Tujuannya apa? Supaya bilangan ion hidrogen sama. Bilangan mol ion hidrogen sama. Faham tak? Itu nak terangkan di sini sebenarnya. Terangkan jumpa anda. So kamu bagi tahu HCl adalah, tulis penuh ya, asid hidroklorik adalah asid monoprotik. Asid sulfurik adalah asid diprotik. Okey, dapat 1 markah. Dan kenapa isi padu tadi 2 kali ganda? So kita kata isi padu asid hidroklorik adalah 2 kali ganda daripada asid sulfurik. Ada masuk tu. Supaya bilangan mol ion hidrogen sama. Okey. Ini soalan popular ya untuk pentitratan. Nanti dalam soalan pun kamu akan jumpa juga bentuk soalan yang lebih kurang sama. Okey, ada soalan tak nak tanya? Nombor 1. Kalau nombor 2, nombor 3 dijawab sendiri boleh ke? Ke nak bincang? Ha? Tak tahu Cikgu rasa baik cikgu bincang ni. Okey, soalan yang pertama, soalan nombor 2 pula. 50 cm padu asid sulfurik 1.0 mol per dm padu dan beberapa titik phenolphthalein dimasukkan ke dalam kelalang kun. Sekarang siapa yang duduk dalam kelalang kun? Terbalik pula. Asid yang duduk dalam kelalang kun. Okey, so ni adalah isi padu asid, ini adalah kemolaran asid. Okey, larutan kalium hidroksida 0.5 mol per dm padu, ini adalah MB, dimasukkan dengan perlahan dari sebuah biuret. Okey, lukis gambar rajah yang sesuai. Gambar rajahnya sama je, masih ada biuret. Okay, bila kamu lukis nanti kamu lukis biuret, bentuknya macam ni. Okay, ada pipe. Dan bawah ni jangan biar tutup, biar terbuka je ya. Kamu jangan tutup. Okay, dan bawah ni ada kelalang kun. Sorry ya kalau cikgu lukis kat bawah. Oops. Okay, then mesti ada dia punya apa yang hitam tu. Okey, biuret ni mesti ada pengapit. Mesti ada kaki retort. Lambang pun macam ni saja cukup. Tunjukkan ada retort stand. Nak lukis penuh pun tak ada masalah. Okay, then ada larutan. Okay, larutan mesti dash line saja.
Okay, dan kita kena salah. Dalam bilik ada apa tadi? Cikgu Padam hilang habis ni. Larutan kalium tadi. Tak boleh padam lah. Potong je lah. Dalam biuret adalah larutan kalium hidroksida. Dan dalam kun adalah asid sulfurik dan fenolftalein. Okey, bila fenolftalein dalam asid, apa warna larutan ni? Dia bukan merah jambu. Larutannya tidak berwarna. So, nanti kita akan tambahkan kalium hidroksida ke dalam kun ya. Okey. Sebenarnya eksperimen ni jarang buat terbalik macam ni. Kita sentiasa letak alkali dalam kun. Okey, persamaan kimia, cikgu tak nak ulang sebab masih sama. So nanti kamu buat lagi sekali, asid sulfurik dengan kalium hidroksida sama je. Perubahan warna dalam kun apabila takat akhir dicapai. Warna apa? Tidak berwarna kepada merah jambu. Okey, so cari bilangan mol asid sulfurik yang digunakan. So bilangan mol gunakan MV per 1000. So M bagi asid tadi adalah 1 darab 50 bahagi 1000. Sini kamu dapat 0.05 mol. Okey, untuk cari bilangan mol kalium hidroksida yang diperlukan, dia nak bilangan mol saja. Guna nisbah mol daripada persamaan kimia. Okey, cikgu bagi 1 mol asid sulfurik nisbah 2 mol kalium hidroksida. Okey, so kita ada 0.05 mol. Kejap. Aduh, kucing takut orang. 0.05 mol asid sulfurik. Okey, so berapa mol kalium hidroksida kelas? 0.1. 0.1 ya, ni darab 2, so ini pun darab 2 bagi yang tak nampak. So ni 0.1 mol kalium hidroksida. Kejap kucing cikgu takut orang. Ada orang datang repair. Aduh, nampak tak? Belajar kimia boleh? Okey, so seterusnya cari isi padu kalium hidroksida. Okey, oleh kerana kita tadi ada bilangan mol, sebab soalan ni satu persatu dia tak gunakan MAVA. So di sini kamu guna bilangan mol sama dengan MV per 1000. Okey, so bilangan mol dia dah dapat 0.1 darab M ialah 0.1 bilangan mol sama dengan M adalah 0.5 V per 1000. Okey, tolong kira berapa V? Isi padu nak cari V. Berapa V? Siap. 200 200. Apa unit dia? CM3. CM3. Very good. Okay, so soalan ini bentuk macam tadi, cuma dia lain sikit. Eksperimen diulang menggantikan larutan kalium hidroksida dengan barium hidroksida ke perkataan sama. Okay, apa beza kedua-dua ni pula? Okay, dia suruh tulis persamaan kimia dulu. So persamaan kimia kita adalah antara asid sulfurik sekarang menggunakan barium hidroksida. So kamu akan dapat garam, barium, ganti kat sini. Garam, barium, sulfat dan air. Okey, so persamaan ni masih seimbang 2 ya, sebab H 4 kat sini.
Okey, so berapakah isi padu larutan barium hidroksida yang diperlukan untuk meneutralkan asid sulfik? So kita lihat di sini antara kalium hidroksida dengan barium hidroksida pula. Okey, kalau ini tadi isi padunya 200, berapa isi padu yang ini? So konsepnya masih sama, buat macam tadi saja. Okey, kat sini dia dah ada 2 kali ganda ion hidroksida. So berapa isi padu dia? Supaya bilangan mol ion hidroksida sama. Jadi cara senang nak tengok kalium hidroksida ni ada 1 OH minus. Okey, darab isi padunya 200, so jumlahnya 200 OH minus. Okey, so barium hidroksida ni telah ada 2 ion hidroksida. Okey, nak 200 juga. So kat sini berapa isi padu dia? 2 darab berapa jadi 200? 2 darab 100. So isi padunya kat sini 100 cm padu. Faham ke? Ni guna logik matematik je. Okey? Dia punya yang target mesti bilangan mol ion hidroksida akhir tu mesti sama pada takat neutral je. Okey, kita lihat soalan yang terakhir. Ada masa dah. Okey, soalan yang terakhir ni. Okey. Tengok masih guna yang sama, kalium hidroksida dengan asid sulfrik. Okey, takat akhir ialah 20. Apa maksud takat akhir ni? Takat akhir pentitratan 20 cm padu ni isi padu siapa ni? Kena faham tu. Isi padu siapa ni? Asid ke alkali? Bila takat akhir? Kelas isi padu siapa ni 20 ni? Asid atau alkali punya? Alkali Alkali dalam ni. Asid ke alkali? Tak tahulah Ini adalah isi padu asid sebabkan kita tambahkan asid ke dalam alkali ni. Isi padu alkali dah ada, dah tahu. Okay, apa-apa yang dalam kelangku ni kita dah ukur tadi kan guna pipet. So isi padu yang larutan yang berada dalam alkali telah diketahui. So takat akhir ni maksudnya takat di mana asid meneutralkan alkali selengkapnya. So kat sini adalah isi padu asid yang dimasukkan ke dalam kod. Okay, ini adalah M asid ada. Okey, so yang tekan perubahan warna phenolphthalein dalam alkali merah jambu kepada tidak berwarna. Okey, apa nama garam yang dihasilkan? So kita buatlah persamaan kimia. Ni pun tadi dah banyak kali buat kan, 3 soalan kamu lihat dia guna asid dan alkali yang sama. Okey, apa nama garam yang dihasilkan? Cuba bagi nama garam ni. Apa nama garam ni? K2SO4. Apa nama garam? Syaz, nama garam ni apa? Kalium sulfur. Sulfat. Oh. Ion kalium, ion sulfat. So namanya kalium sulfat. Next week belajar garam ya, garam. Okey, so namakan tindak balas. Persamaan kimia dah tulis. Apa nama tindak balas tu? Apa nama tindak balas tu? Asid dengan alkali. Apa nama tindak balasnya? Peneutralan. Ada orang tak ingat je ni. Okey, ni nanti kamu calculate ya. Guna rumus MAVA per MBVB. Cikgu just tulis jawapan dia. Okey. So yang bawah ni pun sama. Tadi soalannya dah tanya sebenarnya. Cuma kat sini bentuk soalan lain. Dia cuma tanya sekiranya asid hidroklorik digunakan untuk mentitratkan 25 cm padu larutan kalium hidroksida. Isi padu asid hidroklorik adalah 2 kali ganda. Dia dah cakap dah. Terangkan kenapa. Macam nak terangkan? Macam tadi lah juga. Kamu terangkan, bagi tahu dulu. Asid hidroklorik adalah asid monoprotik. Asid sulfurik adalah asid diprotik. So isi padu asid hidroklorik adalah 2 kali ganda berbanding isi padu asid sulfurik
supaya ataupun untuk menghasilkan bilangan mol ion hidrogen yang sama. Okey? Cikgu tak nak tulis. Okey kelas, ada mana nak tanya apa-apa tak untuk pembelajaran hari ini? Tak ada ke? Cikgu nak seorang rumuskan apa yang kamu belajar hari ini. Cuba beritahu apa awak belajar ini Kita minta siapa ya? Ridwan, cuba bagi tahu cikgu, awak belajar apa hari ini? Saya rasa saya kena belajar balik lah cara nak susun apa jadual tu. Susun apa? Apa tu? Formula tu saya tak power lagi lah. Okay. Kalau siapa rasa masih lemah nak tulis formula kimia, first mesti hafal formula ion. Okay, tak hafal tu memang tak boleh tolong. Okay, then barulah kamu kena mahir tulis formula kimia dan kena mahir persamaan kimia sebab dalam kimia itu adalah sangat penting. Alright? Selagi tak mahir yang tu memang akan problem. Jangan simpan problem tu sampai akhir tahun sampai terima. Lagi susah nanti. Okey, bagus Ridwan. Okey, siapa punya? Linda cuba simpulkan belajar apa hari ni? Mana Cik Linda ni? Linda? Sudah hilang ke? Ya. Amin lah. Linda. Cuba. Aminah cikgu, Amin. Linda. Aminah, Belajar apa hari ni? Astagfirullahaladzim. Bagi tahu je lah. Bukan cikgu suruh beritahu semua. Mungkin awak dapat sikit je. Penetralan. Okey, so penuturan tu tindak balas antara apa dan apa. Bagi tahulah sikit. Allahuakbar. Antara asid dan alkali Menghasilkan? Nampak apa? Menghasilkan Ni mesti perangan. Garam dan air sahaja. macam tu. Okey, seorang pula bagi rumus yang kamu belajar hari ni. Apa rumus yang kamu belajar hari ni? Siapa nak bagi? Ain Sakinah. Ain, cuba bagi tahu kelas apa rumus yang kita belajar hari ni? Oh, rumus ke? MA per VA per dengan MB per VB sama dengan A per B. Bukan sebut MA per VA. Kan dah Arab tu. MA VA. Per MB VB sama dengan A per B. Okey, so rumus ini hanya boleh digunakan untuk tindak balas peneutralan antara asid dan alkali sahaja. Okey? Okey kelas? So itu saja kelas kita hari ini. Ada nak tanya apa-apa? Okey, sebelum bersurai cikgu ingatkan tugasan hari ini adalah siapkan 3 soalan cikgu bagi dalam grup tu yang tadi kita bincangkan, 3 soalan struktur. Okey, kemudian nanti cikgu akan bagi link untuk setiap kelas, link Google Drive, kamu upload di situ, namakan file yang kamu hantar dengan nama kamu, nama penuh kamu. Kalau gambar, mungkin ada gambar yang banyak, kamu buat satu folder, dalam folder tu nanti buat folder nama kamu, upload di situ. Cikgu galakkan kamu hantar dalam bentuk PDF. Kalau ada scan, apa tu? Telefon kamu boleh scan PDF tu, better guna yang tu. Kalau tak boleh, hantarlah gambar. Okay, ada masalah nak tanya apa-apa tak? Tak ada ke? Tak ada. Korang ni tak ada je kan? Bila suruh buat soalan, tahulah. Kita test lah nanti. Okay. So maksudnya bahagian acid base dah settle Okay. So minggu depan kita akan fokus kepada garam. Okay, untuk topik garam ni, cikgu cakap awal-awal kamu kena fokus betul-betul. Okay, mahir mantapkan dulu formula kimia tu sebab bab garam ni bab yang agak tak adalah susah sebenarnya, tapi ramai pelajar rasa bab ni sangat tough. Okay. Okay, itu saja kelas kita hari ni. Kita jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum. Thank you. Terima kasih cikgu. Terima kasih ke? Terima kasih, Cikgu. Terima kasih cikgu. Lagi buat tugasan. Terima kasih cikgu.
Ya. Tambah semua bagi 3. Oh ni. Cikgu, yang jawapan air tadi apa Jawapan air tadi kamu bagi tahu asid hidroklorik, asid monoprotik, asid sulfik asid Oh, dan bagi tahu yang tu lepas tu bagi tahulah kenapa isi padu tu kena 2 kali ganda untuk menghasilkan bilangan mol ion hidrogen yang sama. Sama dengan nombor 1 tu sebenarnya. Ada Cikgu, soalan yang lain? tadi tu Ada soalan tak? Yang mana? yang tadi yang kita buat persamaan ion tu kan, Okey. hidroklorik dan magnesium, kenapa terhasil H2 je, kenapa tak jadi air? Dengan apa? Zinc. Magnesium. Magnesium dia logam. So kena asid dengan logam, dia mesti dapat garam dan hidrogen. Sebab air kan ada O. Bahagian depan tu ada O ke? Asid dengan tak ada O kan? Kat depan tak ada O, belakang pun takkan ada O. Oh, titik faham. So dia macam seorang je lah. Jadi So, kamu kalau kena ingat zinc, sifatnya asid tu kena ingat. so kalau zinc pun gas je lah. Macam mana? Kalau zinc saja. Kalau sebab zinc tu logam. So apa-apa asid nak barang dengan logam mesti dapat garam dan hidrogen. Faham. Dan cikgu, macam mana nak tahu dia larutan aqueous ke, pepejal ke? Cacain dah tahu lah pepejal ke atau larutan aqueous tu. Okey, itu daripada kemahiran kita buat latihan. Okey, sebenarnya larutan aqueous tu semua asid, semua alkali yang ada hidroksida tu, itu alkali tu larutan. Lagi satu nanti kita belajar minggu depan garam larut dengan tak larut. Jadi bila kamu hafal garam larut, dia mesti larutan. Selain daripada tu semua pepejal. Oksida logam, karbonat logam, dia semua pepejal. Yang logam tu semua pepejal kan? Ya. Oksida logam, karbonat logam pun pepejal. Nanti ada garam yang tak larut pun dia pepejal. So larutan aqueous ni semua asid dengan alkali Asid alkali dengan garam larut. So kalau yang garam tak larut tu pun dikira juga ke? Garam tak larut tu dia pepejal. Sebab garam tak larut ni maksudnya dia mendakkan dia tak boleh larut dalam air. Macam kat rumah kan garam masakan tu pepejal kan. Cuba kamu larutkan dalam air, dapat larutan garam. Itu kita panggil garam yang larut. So dia dah bentuk larutan. Ada garam bila kita larutkan dalam air dia tak boleh larut. Dia still wujud dalam bentuk pepejal. So sebab tu kita tulis dia sebagai pepejal. Jadi nanti next week kita akan belajar macam mana nak hafal garam larut dengan garam tak larut. Okey, terima kasih cikgu. Sama. Okay, lain yang tinggal ni ada nanya soalan lagi? Idlan, Irfan, Adam. Ni tidur ke atau apa ni? Sedap tak kelas habis ni? Ya, cikgu, yang pasal warna tu, dia warna tu dia mula daripada kelalangkun tu, lepas tu baru kepada pipet tu Kelalangkun, apa yang ada dalam kelalangkun kita akan letak penunjuk dekat situ kepada neutral. Tapi yang soalan nombor 2 tu sebab sebenarnya neutral tidak berwarna juga. Sebab tu jawapan dia kena letak merah something. Sebenarnya soalan 2 tu bila cikgu buat bincang korang tadi baca perasan soalan tu slack sikit. Apalah. Buat je lah. Sebenarnya cikgu, ada ke kalau tidak berwarna kepada tidak berwarna? memang tak boleh lah. Kita tak nampak perubahan dia. Macam kita tak tahu dia dah neutral. Cuma bila jadi merah jambu, maksudnya alkali tu dah berlebihan. Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Okay, minggu ni kita tengok siapa yang